Example number 3, boleh Ya. So, di sini ada 3 soalan. Okay, soalan A, soalan B, soalan C. Sebelum kita pergi kepada soalan-soalan ni, kita kena tahu dulu. Sebab ini adalah soalan set. Okay. Step pertama, kita akan guna istilah squaring both side. Apa maksud squaring both side? Kita kuasa duakan. Sebelah kiri, left hand side, and sebelah kanan. Itu nama dia square both side. Kenapa kita perlu square? Sebab kita nak hilangkan set. Set jumpa kuasa 2 akan hilang lah. That's why kita guna square both side. Kemudian kita akan lakukan proses pengembangan atau kembang, expand and simplify the equation. Okay. Jika masih ada set lagi, jika after you simplify, okay, that's mean you kena buat lagi square both side. Square both side maksudnya maksimum 2 kali. And then step keempat, factorization. Macam kita cari x tadi. Kenapa nak cari x? Sebab kita ada soalan solve. Step kelima adalah check final answer. Final answer. Whether they satisfy the original equation or not. Okay. So, check final answer. So, left hand side mesti sama dengan right hand side. Okay. The last step di situ, ada berapa step di sini? 5. Okay. So, sekarang ni kita proceed. Solve the following equation. Maksudnya kita kena cari nilai apa sekarang ni? X. Betul. Untuk soalan A, kita ada set 2x tolak 1 tolak 5 sama dengan kosong. Okay, kita tengok di sini. Soalan A, set 2x minus 5 minus 5 equal to 0. Sebelah kanan dia kosong kan? Ya. Apa kata kita nak mudahkan pengiraan? Kita bring negative 5 to the right. Okay, maksud dia is become apa? Positive Set 5. Positive 2x minus 5 equal to 5. Kita nak cari x. X dalam punca kuasa. So macam mana nak cari x? Step pertama Squaring kita nak buat apa? Ada Ya. Punca kuasa 2 duduk. tolak 1. Tolak 1. Kenapa tolak 5? Oh, mana saya tahu. Saya salah tulis nak macam mana. Cakap Bella. Okay. Aduh. Okay. So sekarang ni kita square both side. Bila square both side mesti ditunjukkan. Square. Satu belah kiri, satu belah kanan. Punca kuasa jumpa kuasa 2 akan dapat apa di sini? Boleh potong. Hilang. Hilang. Oh, tak nak lah potong-potong. 2x minus 1 sama dengan 5 kuasa 2? 25. 25. 25. So, 2x sama dengan you nak cari x. Apa jadi pada negatif 1? Pindah Tambah. di sebelah. Pindah sebelah. Tambah 1. 26. Sama dengan 26. X sama dengan berapa? 13. 13. 13. So itu sahaja. Kalau satu jawapan kita terima dia seadanya. Okey? Jelas di situ? Jelas. Jelas. Okay. Sekarang ni kita pergi pula pada soalan B. Soalan B ni panjang sikit daripada soalan A. So soalan B, set 3x plus 1 equal to x minus 3. Kita nak cari apa sekarang ni? X. Macam mana nak cari x? Step pertama kita kena buat apa? Squaring both Square side. root. Square root. Square root tu punca kuasa lah. Okay, squaring. Okay, kita kuasakan. Kuasakan kiri 1, kanan 1. Ini kena letak bracket. Okay. Sekali lagi. Set 3x tambah 1 kuasa 2. Maksudnya apa? 3. Buang punca kosong. Kita ringkaskan, kita akan dapat 3x tambah 1. X tolak 3. Bagi pelajar yang tak berapa dekat. Maksudnya ada berapa kali? 2 Dua. kali. 2. Lepas tu kita buat apa di sini? Expand. Kembang. Kembang. So kita kembang sama-sama. X darab X dapat berapa? X square. Kosong 2. Square. Lepas tu kita kira lagi. X darab negatif 3 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3x. Okay. Kemudian kita kira pula negatif 3 darab x dapat Negatif berapa? Negatif 3. Negatif 3x. Saya tak dengar apa x je, 3 je dengar. Lepas tu yang terakhir. Negatif 3 darab negatif 3. Positif 9. Positif 9. Positif 9. Maksudnya 3x tambah 1 adalah bersamaan x kuasa 2. Negatif 3x tolak 3x dapat berapa? Negatif 6x. 6x. Negatif X 6. tambah 9. So sekarang ni kita nak cari nilai x. Awak nampak tak x kuasa 2 awak ni sebelah kanan kan? Saya nak pindahkan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 di sebelah kiri. Saya tukar semuanya. Okay, saya tukar kedudukan dia.
Bila saya tukar kedudukannya, 3S kita ni berada di sebelah kanan. So saya nak bawa dia ke kiri. So maksud dia bila saya bawa ke kiri dia akan jadi berapa? Negatif 3x. Betul. Negatif 6S tolak 3S tambah 9. Tolak. 1 tu apa cerita? Tolak 1. Tolak. Kan? Kosong. So maksudnya X kuasa 2 tolak berapa? Negatif 9X 9X. tolak tambah berapa? Tolak 8. 8. Tambah 8. So di sini you nak pakai apa di sini? Factorization. Ya, factorization. So maksudnya X equal to 0, jangan lupa. Sifir apa dapat 8? 8 dapat 1. So ada berapa nilai? X tolak 1 sama dengan kosong. 2. X sama dengan 1. Yang kedua, X tolak 8 sama dengan kosong. Seterusnya nilai dapat apa? X sama dengan? 8. X sama dengan 8. Ya. So sekarang ni you dah sampai step yang keempat. Step kelima dia kena apa? Check. You suruh check. Kau nampak perkataan check ni, kau kena check. Macam mana kita nak check? Dia kata check whether the satisfy the original equation. Original equation tu yang mana? Ni. B. So maksudnya bila kita check, Masukkan nilai x. ya, sekejap. Check untuk nilai S equal to 1. Okay. Tengok hati-hati ya. Sini left hand side. Okay. Bila left hand side, saya akan ambil yang sebelah kiri sahaja. Itu 3X tambah 1. Okay. Saya akan gantikan nilai X1 ni ke dalam X tersebut. Maksudnya 3 darab 1 tambah 1. Berapa jawapan dia? Tekan calculator. Okay, saya buat 2. betul. Bagi yang tak dapat, saya tunjuk Okay. 3 letak dalam bracket 1. Okay, kita tambah dengan 1. Awak terus boleh dapat jawapan dia iaitu berapa? 2. 2. Kemudian kita kena check right hand side. Right hand side dia yang mana? Ni, X tolak 3. X tolak 3. Kita tulis dahulu X tolak 3. X tolak 3. Bila kita tulis X tolak 3, kita gantikan 1 tersebut iaitu 1 tolak 3. Dapat berapa? Negatif Negatif 2. Negatif 2. Cuba you all tengok sini. Left hand side tadi berapa? 2. Right hand side berapa? Negatif Sama ke 2. lain? Beza simbol. Beza simbol. Oi, engkau ni. 2 negatif 2 tu sama ke lain? Lain. Kau punya bahasa. Beza simbol. So maksud dia left hand side is not equal to right hand side. Kalau tak sama kita buat apa? Rejected. Tak muat. Sekejap. Saya tulis mula. Okay. Kalau tak sama kita kata apa tadi? Rejected. Kita tak mau dia sebab dia tak sama. Okay. So sekarang ni, ini baru X equal to 1. Kita dapat 2 nilai kan? Kita check yang seterusnya. Check X equal to 8. Apa yang kita perlu buat sekarang ni? Left hand side substitute. Okay, left hand side. So sekarang ni, left hand side kita adalah ambil balik yang asal. Iaitu set 3X tambah 1. Okay. So bila set 3X tambah 1, maksudnya set 3 darab 8 tambah 1. 8 tambah 1. Berapa jawapan you all? 5. 25. Set 25 je. 5. Bagus. Okay, kemudian right hand side. Right hand side, okay. Sekali X. lagi. X tolak. Minus 3. Lepas tu, maksudnya bila you ganti? X minus 3. 5. 8 tolak 3. Betul, 8 tolak 3 dapat 5. 5. So jawapan dia yang mana? Right hand. So sini kita panggil left hand side. Sama tak dengan right hand side? Sama. Sama kan? Sama. Boleh compare. Maksudnya apa? X sama dengan berapa kita terima? 8. 5 dan Ini satu kita terima ke? Dah. Kenapa kita tak terima X sama dengan 1? Sebab dia tak tak sama equal. dua belah. Left hand side tak sama dengan right side. Okay.
Boleh ke di situ? Dulu lah. So ni soalan A, ni soalan B. Sempat salin tak? Ha? Tengah salin ke tak sempat salin? Saya tak bergerak apa-apa pun lagi. Screenshot. Oh malas betul. Okay, cuba kau salin sementara ni. Okay. Sekejap lagi lupa. Dah. Kalau sudah kata ya Kalau tidak kata tidak. Okay. Sudah ke belum? Saya buat keluar sikit. Dah. Dah. Ada yang belum? Kalau belum mengaku Saya dengar suara orang yang sama je. Okay, saya harap orang lain pun bersuara. Kalau keadaan mengizinkan. Boleh saya teruskan dengan example C? Boleh. Boleh. Ya, Boleh? Okay. Untuk soalan C ni, sebab dia ada 2 set. Soalan A cuma ada satu sebutan saja ada set. For question B also they have only 1 term. Okay. For question C they have 2 term that have involving set form. Okay, ada 2 yang terlibat dengan set. Kalau macam ni, you nak guna cara senang ke cara susah Senang. Susah dulu tak apa? Susah tak apa? Berakit-rakit kita ke hulu. Banyak nak Cara yang kena faham. Senang faham. Senang faham. Okay, kalau ada 2 set, saya selalunya pindahkan satu ke sebelah kanan. Sebab sebelah kanan ni tak ada set. Okay. Boleh ke di situ? You boleh follow So, untuk soalan C, saya salin semula X tambah 13 tolak set 7 tolak X. This is original. Okay. So, saya pindahkan set 7 tolak X ni ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? Positive. 7 minus X plus 2. Okay. So we go to the first step, iaitu squaring both sides. So squaring both sides maksudnya 1 on the right, so you left, 1 di sebelah kanan. Okay. You jangan buat macam ni tiba-tiba A sama dengan B tambah C, siapa buat A square sama dengan B square tambah C square, ini bukan squaring both sides. Squaring both sides maksudnya A square, B tambah C, mesti kuasakan, letak kurungan, kuasa 2. Jelas di situ? Okay. Kalau di sini, set X plus 13 square akan dapat jawapan apa? X plus 13. X tambah 13. Betul? Tapi kalau kuasa 2 di sini, kalau kita tak boleh nak nampak, maksudnya ada berapa kali? 2. Ada 2 kali. So balik. Betul. Maksudnya, salin balik. Set 7 minus X plus 2 square. Maksudnya, macam kita kata tadi, kita kena expand and simplify. So, kita expand sekali lagi. Okay. So, set 7 tolak X, darab set 7 tolak X maksudnya apa? Set 49. tak payahlah weh. Dia sama ke lain dalam ni? Sama. Kalau sama maksudnya apa? Kuasa 2 tolak X kuasa ada berapa kali? 2 square. 2. Lepas tu yang berikutnya. Okay. 7 minus X square. Betul. So yang ni 7 tolak X, set 7 tolak X darab dengan nombor 2. 2 tu tak ada set kan? Maksudnya dia akan jadi Darab tambah 2. tambah 2 apa? Tambah 2 set 7 tolak X. Kemudian kita expand lagi the third one. 2 times set 7 minus X is become 2. Positive. Positive. 2 set 7 minus X. Set 7 minus X. Okay. So the last one will be 2
2 multiply with 2. What happened 2 times 2? Positive Empat. 4. Yeah. So let's look for the first one. Set 7 minus x square. So what is the answer for set 7 minus x square? 7 minus 7 x. 7 minus x. So dia cuma tinggal 7 minus x. Okay. Tengok yang di sini. Set 7 minus x. Sini set 7 minus x. Sama ke lain? Sama. Sama. Kalau sama, that's why we just Sama. put R in front of number here. 2 plus 2. 4. So for set 7 minus minus 7 x. kalau x. Lepas tu 4 plus 4. So jangan lupa di sini x tambah 3 plus. So sekarang ni cuba kita lihat. Sini ada x, sini pun ada x. Okay. Yang sini 13, 7 dengan 4. Okay. Set tu kita biar sekejap. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita pindahkan x dulu and number semua ke kiri. Set tu kita biar di sebelah kanan. Boleh? So x. Negatif x di sini pindah sebelah kiri akan dapat berapa? Positif. Plus x. Okay. Plus 13. 7 we bring to the right hand side. So, Negatif minus Minus 7. tolak. 4. Minus Tolak 4. 4 is equal to 4. Set 7 minus x. Okay. X plus x. What is the value for x minus x? 2x. 2x. Okay. So 30 minus 7 minus 4. 2. 2. So that is equal to 4 set 7 minus x. Kita nak cari apa sekarang ni? Cari x. Tapi dia masih ada set. Macam mana nak hilangkan set? squaring both side. Ya, berapa kali boleh squaring both side? 2 Maximum. for your syllabus. Dua Ya. kali. So maksud dia square both side. Boleh tak saya buat macam ni? Betul atau salah? Tak Salah. boleh. Tak boleh. So maksud dia kita kena keseluruhan di sebelah kiri. So square both side. So square both side. Okay. Maksudnya 2x tambah 2 kuasa 2 ada berapa kali? 2. Okay. So sini 4 kuasa 2 dapat berapa? 16. 16. 16. Kalau set 7 minus x kuasa 2? 7. 7 Tolak Tolak x. Okay. So sekarang ni sekarang ni kita expand the first one. 2x times 2x equal to 4x square. 4x square. And then 2x times 2 that is equal to 4x. Positive 4. 4x. Okay. Yeah, positive 4x. 2 times 2x that is equal to Tambah 4x. Positive 4x. 4x. And the last one 2 times 2? 4. 4. 4. So 16 times 7? 112. 112. 1, 1. Okay. So 16 multiplied with x? Negative 16. Negative 16x. 16x. So we want to solve for x kan? So we need to bring all to the left hand side. Okay. Yeah. So saya bawa bawah Maksud dia 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 4x di sini dapat berapa? 8x. So dapat 8x tambah 4 16. tolak 112 tambah dengan 16x equal to 0. Boleh nampak tak yang ni? Boleh. So 4x Boleh. sini 8 tambah 16. 24. Tambah dapat 24x. Okay, 4 tolak 112. Negatif 108. Negatif 108. Sini saya tertinggal apa ni? X. X. You kena cakap Saya kalau seorang ni dia pening sikit. Sama dengan kosong. Lepas tu kita nak cari macam mana? Factorize. Saya terakhir dapat berapa? 309. S tolak 3. X tambah 9 kan? So S equal to 3. Satu lagi S equal to berapa? Negatif 9.
Dah siap ke jawapan kita ni? Belum. Kita kena buat apa? Check. Check. Check nilai pertama adalah S equal to 3. Okey. Dia kata di sini kita kena ganti pada original. Ni original. Ni sebelah kiri. So left hand side. Okey. So kita tulis left hand side. Set X tambah 13 tolak set 7 tolak X. Equal tu gantikan nilai X tersebut dengan nombor 3. So set 3 tambah 13 tolak 7 tolak 3. So berapa jawapan left hand side awak? 2. 2. Betul Okay. Kebetulan kita check pada right hand side. Disebabkan right hand side awak cuma ada nombor 2, tak apa. Kita tulis berapa di sini? 2. Jawapan sebelah kiri dengan kanan sama tak sekarang ni? Sama. Kalau sama kita tulis right hand side equal to left hand side equal to right hand side. Dah siap ke check? Ada lagi tak yang kita perlu check? X sama dengan negatif 9. Betul, kita kena check satu lagi check. S equal to negative 9. Okay. So we substitute X equal to negative 9 on the left hand side. Okay, on the left hand side, let's mean set X plus 30 minus set 7 minus X. And then we substitute negative 9 plus 30 minus 7 negative 9. Okay, cuba kira guna kalkulator. Bagi kalkulator yang canggih ni, you boleh terus tekan. Set negative 9 plus 30. Okay, saya tunjukkan penyeraan. Make sure you punya pun sama. Set 7 minus negative 9. So what is the answer here? Negative 2. Negative 2. Ada dapat jawapan lain tak? Kalkulator yang lama tu pun insyaAllah akan dapat jawapan sama. So dapat negative 2. Right hand side. Berapa nilai right hand side di sini? 2. Oh, so sekarang ni sama ke lain? Sama. Tak Lain. sama. Kalau tak sama kita buat apa tadi kita kata? Rejected. 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 Tulis dulu conclusion. Left hand side is not equal to right hand side, so rejected. Therefore, jawapan apa yang you terima? X sama dengan X. 3 sahaja. Oh. Okay. Okay, saya bagi masa seminit untuk you salin. Miss nak slide atas balik Miss. Ni. Nak saya lihat ni. Kalau semua sudah settle, bagi tahu saya. Saya take note daripada awak lah. Siap lah. Cik dah, ada lagi tak? Nak tanya setakat ni. Okay, tak ada Okay, saya nak tanya you all. Ada berapa equation you belajar hari ni? 3. 3. Yang pertama you belajar tadi apa? Equation apa? Log. Log equation. Yang kedua Index. baru belajar apa? Index. Equation.
Yang ketiga you belajar apa? Search. Equation. Okay. Yang mana yang perlu semak balik jawapan? Nombor 1, nombor 2. Set. You semak left hand side equal to right hand side. Betul? Log equation kena semak ke tidak? Kena. You kena pastikan log awak Log. nilai dia sentiasa Positif. greater dan 0. Ingat yang tu. Okay. So maksudnya dah settle pakai equation. Okay. Ada soalan nak tanya, kita tengok ada exercise nanti. Okay. Sekarang ni ini lecture 1 untuk kelas saya. Sebenarnya saya tak sentuh langsung pasal lecture 1 iaitu real numbers. Orang lain maybe dah belajar kot real numbers, betul? Betul. Kalau betul orang mesti tera. Okay. Kalau tera maksud dia kita lihat orang pandai macam ni kan. Okay. Pertama natural number. Number ni dia ada banyak. Yang pertama adalah natural number. Okay. The set of counting number. You kira maksudnya mula dengan nombor berapa? Satu. So natural number alamak hitam. Sekejap. Natural number simbol dia adalah huruf apa? Ya. So maksud dia pengiraan dia mesti starting dengan number 1, 2, 3, 4 sampailah yang boleh dikira lah. Okay, itu natural number. You tahu tak prime number? Tahu. Prime number itu apa? 3. Nombor perdana. Okay. Nombor perdana disangka nombor mesti lebih besar daripada 1 yang boleh dibahagi oleh diri dia sendiri. Contohnya nombor apa? 3. Kita start dengan nombor 2, 3, 5, 7, lah cukuplah 11. Betul. Okay, lepas natural number, kita ada perkataan whole number. The natural number together with the zero. Maksudnya whole number kita akan starting dengan apa? Kosong. Kosong. 1, 2, 3. Dia ada nombor negatif tak kat sini? Tak ada. Kita mula kira dengan natural number. Whole number cuma tambah kosong pada natural number. Yes. Kemudian integer. Integer ni you belajar waktu zaman tingkatan 1 saya rasa dia ada nombor negatif, betul? So kita Betul. pakai dan atas tu hidup pada negatif. Maksud dia nombor berapa? Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Tapi ada decimal number tak di sini? Integer tu adakah negatif 5.5 tu integer? Ya. Integer adalah nombor bulat. Okay, yang negatif dan positif. Okay. Sebab dia kata di sini whole number. Whole number adalah counting number. Pernah tak you kira kepala orang 1/2 orang? Tak. Sebab tu counting number awak nombor bulat. Okay, so integer adalah whole number together with the negative counting number. So negatif 5.5 adakah di integer? Tak. Lepas tu you ada positive integer. Positive integer mula dengan apa? 1, 2, 3, 4 and seterusnya. So nombor integer ni adalah termasuk dengan nombor negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nombor berapa lagi? 0, 1, 2, 3, 4. Ya, boleh bentuk fraction tak kat sini? Tak boleh. Boleh decimal number tak di sini? Tak boleh. Bagus you all. Seterusnya. Okay. Kita ada rational number. Rational number kita tulis sebagai cube. Rational number adalah number yang boleh ditukar ke dalam bentuk pecahan. Okay. Kalau dia tak boleh tukar dalam bentuk pecahan, rational number tu boleh di-express dalam bentuk terminating ataupun repeating decimal. Apa maksud terminating? Contohnya 8. 8 bagi 1 dia dapat 8 sahaja. Okay. Maksud dia terminating nombor decimal yang terhad lah.
Maksudnya 2/5 you akan dapat 0.4. Okay. Kalau you dapat 0.4444, maksudnya itu repeating. Okay. Kemudian dia sama ada salah satu, sama ada determinating ataupun repeating. Repeating tu nombor yang berulang-ulang lah decimal dia. Kemudian kita ada irrational number. Irrational number ni dia bertentangan dengan rational. Kalau rational dia boleh express dalam bentuk fraction. Irrational number dia tak boleh express langsung dalam bentuk fraction. And non-repeating decimal. Apa maksud non-repeating decimal? Number tu tak berhenti. Contohnya kan, dia bagi contoh set 5. Okay, set 5. Bila saya tekan calculator, dia dapat set 5 kan? Kalau saya tukar jadi decimal, 2.236067977. For your information, kalkulator sebenarnya untuk level ni, kalkulator cika je. Kalau you pergi yang besar, dah ada lagi number. Maksudnya set 5 ni tak berhenti. Dia ada lagi number di belakang. Okay? So itu dipanggil irrational number. Apa beza rational dengan irrational number? Rational dia perpuluhan dia berulang-ulang yang lepas tu. Lepas tu dia nombor dia stop terus. Dia tak ada. Betul. Kalau irrational? Irrational nombor perpuluhan dia tak berulang-ulang, lepas tu dia takkan stop. Tak berhenti. Ya, betul. Yang kedua, apa perbezaan dia? Rational boleh tukar kepada bentuk fraction. Irrational number tak boleh tukar kepada bentuk fraction. Okay? Jelas di situ? Kemudian kita ada real number. Real number adalah R. Dia kata either rational ataupun irrational number. Maksud dia real number ni adalah mewakili semua number di dunia ni. Okay, di dunia lah dalam set number. Iaitu rational, union, irrational. Maksudnya semua number dalam rational dan irrational number dia adalah kategori real number. Okay. Seterusnya. Okay. So macam mana kita nak lukis Venn diagram? Okay kelas, saya tanya you all. Number pertama tadi yang you belajar adalah number apa? Natural number. Nombor yang lebih besar daripada natural number, nombor apa? Set apa? Whole number. Whole number. Apa beza natural number dengan whole number? Natural Start satu. Ya, natural start dengan satu. kosong. Ya, sebab tu whole number adalah lebih besar daripada natural number. Lepas tu, number apa yang seterusnya? Integer. Integer tu, dia ada negative number kan? Ya. Wah. Okay, so dia huruf Z. Okay, lepas tu you belajar apa lepas tu? Rational number. Rational number. Rational number adalah kategori number dalam natural number, whole number dan Integer. integer. So, ini adalah rational number. Selain rational number, Irrational. semua number yang tak berkaitan dengan rational dia panggil irrational number. Irrational. So, ini adalah set of Venn diagram yang kita boleh lukis lah. You tahu tak ni simbol apa ni? Ni simbol apa? Subset ke? Ya, betul. Subset. Apa maksud subset? Elemen dalam natural number, Dalam. subset dalam W sebab dia berada dalam W. W pula subset dalam Z. Z. Z pula subset dalam Q. Q tu apa? Rational number. Rational. Rational number pula subset dalam real number. Real number. Ya, real number. Okay. Senang kan yang ni? Okay. Sekarang ni kita cuba jawab soalan. So, dia ada negatif 9, set 7, 1/3, pi, kosong, 0.13. Bar di atas ni maksudnya apa? Repeating. Dia repeat. Repeat. Dia repeat yang mana? 13, 13, 13, 13 kan? Lepas tu dia ada nombor 6 and then 8.1212. Okay. Soalan A. The question asks you to identify the set of natural number. Natural number huruf apa simbol dia? 6 dengan 8. N.
8. N. Ya, nombor kira. So 6, 8. 8. So untuk set awak. Whole number, kita mula dengan apa? Kosong. 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 Ya, starting value adalah kosong. 8. 8. Bagus. Integer. Sekali Negatif negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. Lagi? Kosong. Kosong. 1 per 3 kira tak? Kenapa tak kira? Ada fraction. Sebab dia rational But the number. fraction. 1 per 3 sebab ada fraction. So, integer tak ada fraction. Lapan. Kosong. 6, 8. 8. Lepas tu rational. Rational Sebab symbol dia apa? pecahan. Medium. Betul. Medium. Ya. Yang 8 Ya. tu kan repeating decimal ke? 8.1. Oh, dia 8.9. 8.121. Alah. Siapa bagi So jawapan 6 tau? lah. 6 kosong. Okay. Semua masalah nampak Okay. Ini 8.121212 Minta maaf mata dah kabur sangat Okay. Rational number. Simbol apa? Q. Q. Mula dengan Q. apa? Mula dengan apa? 1 per 3. You jangan tertipu. Negatif 9 9. ni positive fraction. Maksud dia? Negatif 9 per 9. 1 dapat berapa? Negatif 9. Negatif 9. Ya. Negatif 9. So, dia jadi negatif 9. Sort 7 tekan calculator. Tekan calculator. Sort 7. Apa jawapannya? Tekan FD. Dapat 2, 6, 5, 7, 5, 1, 3, 1, 4. So dia tak repeat Berulang. dan dia tak berulang. Okay. The irrational number. Ya. Kalau saya dah untuk calculator. Okay. Dia irrational number. So 1 per 3 berulang tak? Berulang. Ya. Pi? Pi Ah. is irrational. Pi irrational. Irrational. Okay. Lepas tu nombor berapa? 0. Lepas tu 0.1313. Lepas tu nombor apa? 8.12. 8.122. Ya. So maksudnya irrational ni adalah selain rational number iaitu Pi. Dengan set 7 Set. pi. 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 Real number maksudnya apa? Saling Semua tu. Semua. Kalian semua tu. Mesti you all dah ada jawapan kan? Tak apa kita belajar. Okay. Pi 0, 0.13, 6, 8.12121.3. Okay. Jelas di situ? Jelas. Ya. Plus. Jelas. Jelas. Tempat saya tak jadi. Dah tak jelas? Jelas. Okay. Boleh saya proceed atau you all mesti mengalir? Proceed. 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 Okay. Ini number line. Number line ni garis masa. Garis masa pula apa? Garis number. Okay. Garis number, susunan nama mesti disusun dari kiri ke kanan. Nombor tu semakin besar ke semakin kecil? Bila kita susun. Makin besar. Semakin Semakin besar. besar. Okay. Kemudian dalam garis number you nak tahu notation dia. Pertama kalau notation ni bentuk close interval. Close interval maksud dia square bracket ni. Ini close interval. Kalau close interval maksudnya nilai A dan B mesti inklusif. Kalau close interval inklusif titik dia mesti dan circle. Okay. Dan circle both side. Open interval inklusif or eksklusif? A dan B adalah eksklusif. Sebab tu tengok bracket dia berbeza. Okay, ini kita panggil open interval. Tak termasuk. Ya, bila tak termasuk maksudnya kita akan lukis empty circle. Semi open interval maksud dia half lah. Satu open, satu lagi close. Kalau close maksud dia mesti inklusif. The other side is eksklusif. Eksklusif. Ya. So tengok empty dan juga dan circle. Okay, titik gelap lah. Sama juga dengan yang seterusnya. Okay. Seterusnya saya pergi kepada example. Intersection and union. Intersection tu apa? Intersection tu apa? Persilangan. Persilangan. Union maksudnya apa?
Gabungan. Gabungan. Oh, you panggil gabungan Okay. So sekarang ni soalan minta kita cari intersection dan juga union. Okay. Untuk cari intersection dan union untuk dua set tersebut kita kena lukis number line. Okay. Tengok A adalah 16, ini negatif 24. So ada nombor 1, nombor 6, negatif 24. So kita susun dulu number. Number yang paling kecil nombor berapa? Satu. Negatif Negatif 2. Negatif 2. 1. Lepas tu nombor berapa? 4. 6. 6. Nah, tengok ini semi open interval. 1 ni termasuk atau tidak? Termasuk. Kalau termasuk Termasuk. titik gelap ke titik cerah? Titik gelap. Titik gelap. Kalau 6 ni termasuk ke tidak? Tidak. Tak masuk. So, Tak termasuk sebab Tidak. dia round circle. So kita kena buat empty circle di sini. So kita buat satu garisan nombor 6 1 sampai 6. Okay. Ini adalah untuk line A. Set A. Untuk B pula dia negatif 2. So negatif 2 tengok bracket dia round ke square di sini, open ke close? Open. Open. So negatif 2 ni dan circle ke empty circle? Empty circle. Empty circle. 4 round ke Sama. empty Round. circle ke? Round Empty juga. circle. Gabungkan. So kita labelkan sebagai B. B. So intersection maksud dia cari kawasan mana yang bersilang. Adakah di sini bersilang? Satu So hingga maksudnya empat. mula dengan 1 sampai 1 nombor dengan berapa? 4. 4. Cuba tengok pada nombor 1 di sini. Titik gelap ke titik cerah? Gelap. Gelap. So kalau gelap maksudnya close ke open? Close. Close. So satu koma sampai nombor berapa? 4. Close ke open? 4. Open. 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 Maksud dia ini semi open interval. Kita lukis pula yang kedua. Okay, yang kedua dia kata A union B, tak apa. Negatif 2, 1, 4, 6. Sama kan dia punya ni kan? 1 dan circle. So this one empty circle for set A. Kemudian negatif 2 sampai 4 adalah set B. Union, maksud dia gabungan. Apa maksud gabungan yang awak faham? Yang Gabung. Semua. Semua dia bergabung. Okay, dia bergabung semua. Kalau intersection dia cuma ambil yang ada 2 garisan. Tapi yang ni, yang mana ada garisan semua kita ambil. Okay, tengok jawapan dia. Daripada mana ni? Negatif 2 dengan 6. Hingga 6. Negatif 2 tu open or close? Open. Open. 6 open atau close? Open. 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 Itulah jawapan kita. Senang kan? Senang. So, Miss, Ya. memang kena buat garis-garis tu lah yang nak tahu intersection tu. Kalau you all pandai, saya tak ada masalah. Tapi sebab saya tak tahu you all dekat rumah macam mana, buatlah garisan. Kalau dalam periksa tak buat tak apa. Periksa soalan objektif. PSPM soalan objektif. Oh, sorry. So you kena tahu. Nak tengok slide yang sebelum ni. Nak tengok apa? Slide yang sebelum ni. Slide yang sebelum ni. Nanti saya akan bagi slide ni dekat awak. Don't worry. Okay? Boleh? Okay. Kita Boleh. teruskan untuk soalan yang terakhir. Okay. Solve 05 union 47 intersect 18. You kena faham ini adalah union. Ini adalah intersection. Ada berapa set ni yang terlibat? 1, 2, 3. Macam mana kita nak selesai? Kita buat 1 dengan 2 dahulu. Okay. So maksud dia 05 open. Okay, 47. So kita kena buat number line. Kita susun sekarang. Dia ada nombor 0, nombor 5, 4, 7. So kita buat number line. Nombor berapa dulu kita nak tulis ni? Kosong. Kosong. So lepas nombor 0, nombor apa? 4. 4. Lepas tu nombor berapa? 5. 5. Lepas tu 7. 7. Okay, sekarang ni kita tengok 05. 8. Saya kata saya nak buat yang mana dulu? 1 dan 2. 3 ni kita 4 dulu. Okay. So 05. 0 ni close ke open? Close.
Close. Close. Maksud dia titik gelap, titik cerah. Titik gelap. Gelap. Titik gelap. Gelap. Macam mana 5? Open ke close? Open. Open. So titik cerah ke titik gelap? Open. Kan? Lepas tu buat satu garisan, betul? Betul. Lepas tu 4, 7. 4 ni titik cerah ke titik gelap ni? Cerah. Cerah. Sampai nombor berapa ni? 7. 7. Ini simbol apa? Gabung. Gabung. Bergabung. Semua. Semua. So kosong sampai Kosong sampai berapa? 7. Kosong sampai 7. Macam mana pula dia punya interval dia tu? Close ke open? close. 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 Semi interval. Open. Jawapan ni kita akan selesaikan bersambung dengan yang ni. Intersect 1, 8. Lepas tu kita buat number line yang baru. So mula dengan yang mana? Kosong. Lepas tu 7. 7, 8. Okey, kita buat 07. Kosong adalah apa? Close. Gelap titik cerah, gelap kan? Gelap. Sampai nombor berapa? 7. 7. Open. Open. Nanti circle. 18. 1 gelap ke cerah? Gelap. Gelap. 8? Gelap. Gelap. So, kita nak ambil kawasan yang mana ni? 1 hingga 7. 7. Oh, so kita lorek 1 hingga 7. Kenapa lorek 1 hingga 7? Kenapa bukan kosong sampai 8? Sebab dia intersection. Sebab dia nak intersection. persilangan. Betul. So, apa jawapan dia? Kita tulis. Mula dengan nombor apa? 1 dengan 7. 1. Berakhir dengan 7. Bracket dia macam mana? Open? 7. Open. Close. 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 Close on. 7 ni? Open. So, itu sahaja. Settle. Ya, itu sahaja untuk hari yang you all belajar. You belajar 3 equation, law, index, yang cert, and then number line. Okay? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita berakhir kelas kita? Tak ada. Tak ada. Okay, apa yang you all kena buat? Pertama, bagi pelajar yang baru, sila masuk Telegram saya. So, pertama isi Tak jawab. ada. Ada dalam description, icon, sila baca. Yang kedua, G-form. Yang kedua adalah you kena siapkan tutur 2 dan tutur 3 untuk topik 1. Okay. So, yang ni ada submission dia. Kita akan guna Padlet. Yang ketiga, pada hari Rabu nanti kita akan masuk kuliah untuk topik yang kedua. Okay, kita akan habiskan topik 2 minggu ni. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, Ada.